Hari anda bersama saya Nick Senyamba dalam segmen cerita. Itu tadi perkembangan terbaru yang dapat kami kongsikan berkenaan dengan tuntutan oleh waris Kesultanan Sulu. Itu antara paparan yang kami kongsikan di platform astroawani.com dan juga pelbagai lagi berita lain. Dan salah satunya yang tumpuan kita yang kita beri fokus pada hari ini pastinya berkenaan dengan Kongres Nasional PKR ke-16 yang itu menggunakan tema menjulang keadilan sehingga Ahad ini di Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam, yang mana turut menyaksikan kehadiran penuh perwakilan selepas tidak dapat berbuat demikian tahun lepas susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan kerajaan bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Dan pelbagai perkara yang dijangka berlaku dalam tempoh 3 hari ini selain daripada perbahasan usul daripada perwakilan masing-masing. Kongres kali ini turut bakal menyaksikan pemilihan bagi kerusi Majlis Pimpinan Pusat MPP serta 20 kerusi untuk Majlis Pimpinan AMK dan 20 kerusi lagi untuk Majlis Pimpinan Wanita. Dan untuk jam ini kita bersama dengan wartawan Astro Awani Firdaus Azil yang melakukan liputan di sana di IDCC. Apa tumpuan hari ini, Firdaus? Okey, baik, terima kasih Niki. Seperti yang sedia maklum, saya berada di sini di IDCC Shah Alam sejak pagi tadi untuk mengikuti secara rapat perjalanan Kongres Tahunan Angkatan Muda Keadilan yang juga dilakukan serentak dengan Kongres Tahunan Sayap Wanita Keadilan yang mana ia berlaku di tingkat 7 di IDCC ini. Dan ketika ini kalau boleh saya kongsikan, pada sebelah pagi kita telah mendengar ucapan perasmian masing-masing yang mana Kongres Wanita telah dirasmikan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, manakala Kongres AMK, Kongres Tahunan AMK telah dirasmikan oleh Setiausaha Agong Parti iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Abdullah, yang mana ketika ini kalau boleh saya kongsikan sedang berlaku pemilihan ahli majlis pimpinan untuk AMK, juga pengurusi tetap AMK dan juga timbalan pengurusi tetap AMK, yang mana kita jangkakan berkemungkinan besar ia akan berlangsung ataupun keputusan akan diketahui sedikit lewat kerana ada berlaku beberapa isu yang harus ditangani pada sebelah pagi tadi. Dan kalau boleh juga saya nak berkongsikan dengan penonton Astro Awani yang mana kita tahu bahawa pemilihan kali ini adalah untuk sesi 2022 hingga 2024. Ada juga kata 2025, tetapi itu akan kita confirmkan kemudian. Tetapi yang ingin saya bawa bersama-sama dengan penonton Astro Awani ialah salah seorang calon Angkatan Muda Keadilan, tetapi usianya cukup muda. Kalau boleh saya nak bersama dengan Farah Ariana Muhammad Nur Azam, yang mana usia beliau adalah 19 tahun tetapi sudah cukup berani untuk kerana difahamkan bukan sahaja beliau bertanding untuk merebut salah satu daripada 20 kerusi Exco AMK, tetapi beliau juga merupakan AJK Wanita Cabang Setiawangsa. Jadi pertamanya Farah Ariana, kita nak tanyakan pada usia yang cukup muda, mengapa memilih untuk menceburi politik pada awal usia 19 tahun, dan apakah yang membentuk pandangan politik Farah dalam arena politik hari ini? Terima kasih. Basically, first saya pertama kali masuk politik mostly parti politik, Parti Keadilan Rakyat, pengaruh daripada ibu saya yang merupakan, kita kata, pro Anwar Ibrahim, pro Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya dapat banyak pendedahan mengenai Datuk Seri melalui ibu saya, tapi dia bukanlah anggota pada ketika itu. Jadi saya ketika berlakunya langkah Sheraton pada 2020, saya mula ambil tahu pasal politik. Waktu itu saya berumur 17 tahun, tahun SPM. Jadi dan pada ketika itu berlakunya PKP, jadi banyak masa untuk kita membaca pasal politik, membaca isu semasa. Jadi bila saya makin membaca, makin orang kata banyaklah ilmu politik tu, dan kesedaran tu makin timbul dengan banyak, di mana perlunya ada anak muda dan juga pemimpin yang mungkin bijak dan juga banyak tidak ketadusan idea untuk kehadapan lagi. Jadi pada 2021 saya memilih untuk masuk ke arena politik dengan pilihan saya iaitu Parti Keadilan Rakyat, dan saya mula
bergerak di sekitar wilayah persekutuan di mana saya menetap, hanya terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan di kawasan wilayah bersama dengan pengurusi keadilan wilayah Cik Zahir Hassan. So bila dah tahun kedua masuk dalam politik ni, saya lebih kenal dengan orang-orang politik di seluruh Malaysia lah, saya boleh cakap. Jadi saya lihat mungkin perlunya ada anak muda berumur saya ni selaras dengan pengimplementasian Undi 18 dan juga Automatic Voter Registration, di mana kita lihat pada PRU ke-14 yang lalu, kita nampak pengundi adalah sebanyak 14.9 juta dan yang keluar mengundi adalah sebanyak 12.2 juta. Manakala bagi PRU 15 kita akan nampak pertambahan sebanyak 50%, iaitu pertambahan Undi 18 dan juga Automatic Voter Registration sebanyak 7.8 juta. Jadi berbanding dengan PRU 18, jadi PRU ke-14, minta maaf. Jadi tetapi macam saya tak nampak inisiatif daripada kerajaan untuk bagi political awareness dekat anak muda. Jadi saya rasa ada rasa bertanggungjawab untuk menjadi wakil suara anak muda, untuk berada dalam organisasi dan juga wakil kepada kawan-kawan saya untuk membantu mereka mendapatkan pendedahan. Okey. Panjang lebar, maksudnya mempunyai pemahaman yang agak baik dalam bidang politik, tetapi kita faham bahawa politik ketika ini, hari ini berbeza. Malah sejak pada PRU 2018 kita menyaksikan banyak perkara yang tidak pernah terjadi sebelum ini, seperti contoh buat pertama kalinya Pakatan Harapan yang ditunjangi ataupun dianggotai oleh Parti Keadilan Rakyat telah menjadi kerajaan persekutuan dan sebagainya. Tetapi itu tolak tepi dahulu. Saya nak bertanya tentang bagaimana, kalau boleh juga saya nak maklumkan kepada penonton Esrawani bahawa Farah Ariana ini merupakan pelajar undang-undang, baru menyelesaikan asasi undang-undang dan kini sedang menunggu tawaran untuk melanjutkan ke peringkat lebih tinggi dalam bidang undang-undang. Tetapi bagaimana dalam sewaktu, kerana kita lihat Farah Ariana sudah mula aktif dalam politik, bukannya politik aktif biasa-biasa, tetapi sudah mula hendak pergi ke peringkat pusat dan sebagainya. Bagaimana untuk mungkin boleh berkongsikan, mengenepikan, memastikan pelajaran masih berjalan, politik juga masih aktif? Untuk kalau dulu masa tahun lepas tak ada masalah sangat untuk bahagikan masa, sebab saya terlibat dalam politik, aktiviti kemasyarakatan hanya pada hari Minggu, weekend. Tetapi untuk tahun ni agak berbeza kerana saya menawarkan diri untuk bertanding jawatan di peringkat pusat dalam parti politik. Jadi agak sukar pada awalnya untuk saya imbangkan pelajaran saya pada sebelum saya habis asasi dahulu, tapi alhamdulillah boleh kita kata stable lah dua-dua. Saya boleh maintain dan rakan-rakan Ketua AMK Saudara Adam Adli, kami timbalan kita Saudara Kamil Munir, mereka amat memahami kalau saya tak boleh nak turun untuk berkempen. Mereka amat memahami, considering I'm a student. So, yeah. Okay. Kita faham juga bahawa berkemungkinan besar pilihan raya umum, cakap-cakap politik mengatakan bahawa seawal-awalnya ia berkemungkinan akan dilakukan pada bulan September. Itu paling awal. Pada lewatnya mungkin sampai habis terma, iaitu sampai habis penggal, iaitu pada tahun hadapan, pertengahan tahun hadapan. Tetapi memikirkan bahawa Farah Ariana berusia 19 tahun berkecimpung dalam politik dengan harapan untuk menarik lebih banyak anak-anak muda untuk lebih political aware, untuk lebih sedar tentang bagaimanakah mungkin ada boleh dikongsikan bersama personal Esrawani, apakah aspirasi Farah Ariana dalam dunia politik? Jadi saya untuk Undi 18 terutamanya, saya mula untuk rangka program, iaitu seolah-olah pendidikan politik untuk anak muda, di mana saya menjadi pengarah program tersebut dan target partisipan adalah dari kalangan mahasiswa awal-awal peringkat, iaitu pada tahun 1 kemungkinan, dan peringkat asasi juga. Tetapi akibat kongres ni agak tertangguh sikit planningnya, tapi dari situlah cara saya nak buat sequel program yang berterusan mengenai pendidikan politik. Dan selain tu saya
juga aktif di social media. Jadi kawan-kawan saya daripada peringkat asasi dan sekolah juga amat mengikuti perkembangan politik melalui saya kadang-kadang. Okey, baik. Terima kasih Farah Ariana kerana berkongsikan pandangan kepada kami bagaimana anak muda begitu usia muda. Nak kata muda pun tidak jugalah, 19 tahun. Tetapi ini adalah mungkin sebagai contoh mungkin generasi baru yang mula lebih agresif, lebih aware di dalam bagaimana mereka perlu merubah arena politik masa kini. Tetapi masa ini itu saja yang boleh saya kongsikan, dan mungkin esok lusa juga tumpuan kepada Kongres Tahunan Nasional yang mana besok akan adanya tumpuan ke arah ucapan dasar daripada Presiden sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kita akan lihat perbahasan daripada cabang wakil-wakil pada negeri dan sebagainya, dan semua itu akan disediakan oleh Wakil Asrawani. Jadi masa ini itu saja yang boleh saya kongsikan. Kembali dahulu kepada Niki, silakan. Itu perkongsian dibawakan oleh wartawan kita Firdaus Azil yang sempat bertemu sendiri dengan Nur Farah Ariana Nur Azam yang merupakan calon Majlis Perwakilan Pusat MK, dan pastinya Kongres PKR ini, Kongres Besar ini merupakan satu persiapan buat PKR untuk berdepan dengan PRU akan datang, PRU ke-15, dan bukan sahaja itu, ini juga menjadi satu platform ataupun membuka ruang perbahasan untuk membincangkan isu semasa ataupun mencari penyelesaian mungkin dari segi kemelut ataupun strategi mendepani masa depan PKR. Jadi itu pastinya antara intipati utama ataupun usul yang dibawa menerusi Kongres PKR Nasional ke-16 ini. Pastinya rakan kita Firdaus Azil akan berkongsi lebih banyak lagi berita sepanjang melakukan liputan 3 hari di IDCC itu. Lepas ini kita nak bersama dengan fellow kerusi Majlis Raja-Raja iaitu Mujibur Abdul Muiz untuk berbincang lebih lanjut berkenaan dengan kongres ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.